Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Kamal Firman Shah Kamaluddin. Kita mulakan dengan perkembangan ini. 3 kluster baharu penularan kes COVID-19 dikesan melibatkan kluster Bukit Bintang, kluster tapak pembinaan Kuching dan kluster kondominium Hulu Langat Selangor. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, bagi kluster Bukit Bintang, 10 kes positif dicatat melibatkan 9 kes warga Bangladesh dan seorang warga tempatan. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes 8,494 merupakan seorang lelaki bukan warga negara yang telah menjalani saringan COVID-19 untuk masuk kerja dan didapati positif pada 15 Jun 2020. Siasatan dan saringan COVID-19 ke atas semua kontak rapat telah dijalankan. Setakat ini seramai 274 orang telah disaring, di mana 203 adalah bukan warga negara dan 71 adalah warga negara Malaysia. Hasil siasatan mendapati 9 orang dikesan positif COVID-19 dan 265 kes ataupun individu didapati negatif COVID-19. Untuk kluster tapak pembinaan di Kuching, Sarawak, ia mula dikesan apabila kes ketiga membuat saringan COVID-19 di sebuah klinik swasta dan didapati positif. Beliau adalah ketua penyelia kepada 2 pekerja warga Indonesia yang dikesan positif 16 Jun lalu hasil saringan di tempat kerja. Manakala kluster ketiga, kondominium Hulu Langat, kes melibatkan seorang pelajar tahfiz didapati positif saringan 18 Jun lalu. Sehingga 24 Jun 2020, seramai 40 kontak rapat telah dikenal pasti dan disaring. Daripada jumlah tersebut, 26 orang adalah bukan warga negara dan 14 orang adalah warga negara Malaysia. Keputusan saringan adalah seperti berikut. 3 kes dikesan positif COVID-19 setakat ini, 30 kes negatif COVID-19 dan 7 kes masih menunggu keputusan. Majlis Perkahwinan atau Pertunangan, Majlis Akikah dan Doa Selamat antara majlis sosial yang diberi kebenaran dianjurkan bermula 1 Julai ini. Bagaimanapun, had penganjuran majlis terlibat adalah antara 3 hingga 5 jam sahaja. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, majlis lain yang dibenarkan termasuk tahlil, sambutan ulang tahun dan majlis perjumpaan semula. Walaupun kapasiti kehadiran masih lagi kita kekalkan, iaitu tidak melebihi 250 orang pada satu-satu masa, dan kapasiti ini juga tertakluk kepada saiz ruang ataupun saiz ruang venue tempat itu diadakan. Kalau tempat itu kecil, walaupun kita benarkan 250, tetapi untuk penjarakan sosial 1 meter, kalau mereka tak boleh memuatkan lebih 250, mereka mesti berdasarkan jumlah yang dibolehkan di kawasan yang sempit seperti itu. Selain itu, makanan yang disediakan perlu dihidang atau sekiranya hidangan secara bufet, pramusaji perlu menghidang sajian tersebut. Selain itu, prosedur operasi standard SOP masih perlu dipatuhi. Kaunter saringan kesihatan di pintu masuk itu perlu ada, itu memang asas, syarat asasnya. Dan bila perlu kehadiran, perlu tetamu yang hadir perlu diperiksa suhu badan, dan kita tidak membenarkan mereka yang bergejala untuk hadir. Sebagai contoh, mereka yang batuk, demam sesama dan sebagainya tidak dibenarkan hadir. Penganjur dan tetamu digalakkan memakai pelitup muka, dan penganjur mesti juga mendaftarkan tetamu dengan menggunakan apps MySejahtera ataupun direkodkan secara manual. Malaysia menyambut baik pendirian Kerajaan Arab Saudi mempertimbang kebenaran untuk ibadah haji tahun ini diteruskan, namun terhad kepada rakyat negara itu dan rakyat negara Islam lain yang sudah berada di Tanah Suci. Menteri Luar Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein berkata, perkara itu telah dimaklumkan kepadanya selepas menerima panggilan dari rakan sejawatannya di Arab Saudi, Putra Faisal Farhan Al Saud. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al Bakri turut dimaklumkan perkara sama selepas menerima panggilan telefon
daripada Menteri Hal Ehwal Islam, Dakwah dan Panduan Arab Saudi, Syekh Abdul Latif Abdul Aziz. Dalam satu kenyataan bersama, Datuk Seri Syamuddin dan Datuk Dr. Zulkifli berjanji akan sentiasa berkomunikasi dengan Kerajaan Arab Saudi bagi memastikan rakyat Malaysia yang berada di Tanah Suci diberi keutamaan sekiranya kebenaran ibadah haji secara terhad dapat dilaksanakan. Dalam masa sama, kedua-dua menteri mengajak seluruh umat Islam di negara ini mendoakan semoga pandemik COVID-19 segera beransur hilang di Malaysia, Arab Saudi dan seluruh dunia. Produk tempatan baharu membabitkan sektor pelancongan bakal diterokai secara meluas. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan MOTEK, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, ia sebagai usaha merancakkan semula industri pelancongan domestik yang terjejas akibat wabak COVID-19. Sebab itu kita di MOTEK menggalakkan agar orang ramai, rakyat kita melalui social media ke apa, carilah sama ada site yang tempat-tempat yang menarik ataupun cerita yang menarik dari segi tokoh-tokoh ke, dari segi makanan ke, dari segi budaya ke, semua ini menjadi hasil untuk kita pamerkan sebagai produk pelancongan. Jadi sebab banyak lagi tempat ataupun perkara-perkara yang belum kita terokai. Tadi saya bercerita pasal storytelling, pencerita. Bagaimana kita nakkan satu produk itu menjadi berkesan kerana ia berdasarkan kepada cerita di sebaliknya. Mengenai pengagihan peruntukan RM1 bilion menerusi skim penjana kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS dalam sektor pelancongan pula, beliau berkata ia masih belum dimuktamadkan dan pihaknya sedang berbincang dengan Bank Negara Malaysia BNM berkenaan peruntukan itu. Semuanya ini adalah kerjasama kita sebagai penggiat industri di sektor pelancongan. Jadi saya juga mengambil peluang ini mengucap terima kasih kepada mereka di atas memudahkan kita dalam di MOTEK untuk membantu mereka. Jadi insya-Allah penjana ini akan menjadi satu cara untuk memudahkan lagi dari segi membantu aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pelancongan. InsyaAllah lah kita menunggu juga dari Bank Negara untuk bekerjasama dengan kita, memaklum kepada kita bagaimana mekanisme dia nanti. Datuk Seri Nancy ditemui pemberita selepas menjadi tetamu dalam program Bicara Naratif di TV1. Apa makanan dia, bahasa dia. Sungai Kesang di kawasan Sungai Rambai Melaka bakal menjadi tarikan baharu pelancongan dengan kerjasama Kerajaan Negeri Melaka dan Johor. Demikian jelas Ketua Menteri Melaka, Datuk Sulaiman Mat Ali mengulas pertemuannya dengan Menteri Besar Johor, Datuk Dr. Insinyur Hasni Mohamad Sabtu lalu. Dan bagaimana Sungai Kesang ini boleh kita maju. Dalam perjumpaan saya tempoh hari, Sungai Kesang ini juga ada persepadanan dengan negeri Johor. Jadi bagaimana persepadanan di antara kita boleh bangunkan untuk meningkatkan ekonomi. Mentera lagi mentengok air di Sungai Kesang tempoh hari bersih. Ini juga ada dalam perbincangan bersama Menteri Besar Johor. Jadi persepadanan di antara persepadanan Melaka dengan Johor ni, bagaimana kita boleh meningkatkan satu pembangunan ekonomi yang boleh menyelamatkan kedua-dua negeri ini antara Melaka dan Johor. Turut dibincangkan isu bekalan air Melaka yang diperolehi dari Johor. Datuk Sulaiman ditemui di Air Keruh. Ini pula usaha untuk menjadikan Pulau Pangkor Perak sebagai pulau bebas karbon yang dijangka akan dilaksanakan sepenuhnya tahun hadapan. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal Azmu berkata, langkah itu termasuk menukarkan kesemua teksi merah jambu yang sedia ada di pusat pelancongan itu kepada teksi elektrik. Sebelum ini, Kerajaan Persekutuan meluluskan peruntukan RM10 juta untuk kerja-kerja penukaran tersebut membabitkan 100 teksi. Usaha untuk menyediakan sejumlah besar motosikal elektrik untuk disewa oleh para pengunjung. Jadi ini antara inisiatif yang telah kita sediakan peruntukan. Namun akibat PKP ini kita tidak dapat membawa masuk kenderaan-kenderaan ini untuk mula operasi. Beliau menyatakannya selepas mengadakan lawatan ke beberapa sekolah sekitar Ipoh.
19 daripada 29 buah pasar tani di Perak telah dibenarkan beroperasi secara berperingkat. Exco Jawatan Kuasa Pertanian, Perikanan, Peladangan dan Sekuriti Makanan Negeri, Datuk Ahmad Yunus Jamahri berkata, walau bagaimanapun jumlah gerai akan dihadkan mengikut keluasan pasar tani tersebut. Pihak Fama akan menempatkan pegawainya di setiap pasar tani bagi memastikan semua pengusaha pasar tani dan pengunjung mematuhi SOP yang ditetapkan. Contohnya kalau dah cukup katakan sekitar 100 orang, kita akan stop dulu. Kemudian nanti bila diorang ada yang keluar, baru kita akan benarkan yang lain akan masuklah. Dan pihak Fama juga mengadakan sistem numbering lah. Maksudnya setiap pengunjung yang masuk tu akan dibekalkan dengan number, jadi kita tahulah berapa yang masih lagi berada di dalam setiap pasar tani. Beliau berkata demikian dalam sidang media khas di bangunan Darul Rizwan, Ipoh. Selepas lebih 3 bulan ditutup sejak Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasa 18 Mac lalu berikutan penularan COVID-19, semalam semua sekolah yang melibatkan pelajar yang akan menduduki peperiksaan awam dan antarabangsa yang setara telah kembali dibuka. 2,440 sekolah menengah kebangsaan dibuka melibatkan 500,444 pelajar. Turut dibuka sejumlah sekolah antarabangsa bagi pelajar yang akan menduduki Sijil Pelajaran Malaysia SPM, Sijil Vokasional Malaysia SVM serta Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM. Juga dibuka kelas bagi pelajar Sijil Tinggi Agama Malaysia STEM serta peperiksaan antarabangsa. Bertemu kembali. Calon Barisan Nasional BN bagi pilihan raya kecil PRK Chini, Muhammad Sharim Mat Zain menganggap sasaran 95% undi diperoleh beliau pada PRK kali ini adalah satu cabaran besar. Katanya ia memerlukan kerjasama baik semua jentera muafakat nasional bagi memastikan kemenangan dengan majoriti lebih besar. Mungkin apa yang diletak dari segi peraturan ini akan dapat boleh dicapai. Hanya peringkat saya selaku calon Barisan Nasional, saya akan terus berjumpa pengundi-pengundi untuk memastikan kepercayaan kepada saya diberikan selaku anak pemuka dan juga wakil daripada Dun Chini ini. Beliau ditemui selepas melakukan lawatan ke Pasar Awam Chini, Bandar Dara. Pada 8 Jun lalu, Ahli Parlimen Pekan, Datuk Seri Najib Tun Razak menzahirkan keyakinan bahawa calon BN mampu meraih lebih 95% undi pada PRK ini. Pengambil alihan tanah di Lembah Jordan oleh Israel akan mengulangi peristiwa pengusiran besar-besaran penduduk Palestin pada 1948 yang dikenali sebagai Hari Nakba. Ketika itu, beratus ribu kediaman penduduk Palestin dirobohkan, memaksa lebih 700,000 penduduk terpaksa berpindah ke tempat selamat. Pada 1 Julai ini, Israel akan mula melaksanakan dasar merampas tanah Palestin di Lembah Jordan. Lembah Jordan pada masa sekarang menjadi kediaman kepada 55,000 penduduk Palestin yang memiliki 12,355 ekar tanah pertanian. Selain menjadi kediaman penduduk Palestin, Lembah Jordan merupakan wilayah pertanian yang menjadi nadi kepada penduduk. Tanah di Lembah Jordan sangat penting kerana ia membekalkan sumber makanan kepada Palestin. Hampir 60% bekalan sayur-sayuran dan buah-buahan datang dari Lembah Jordan. Jika Israel meneruskan dasar merampas tanah di Lembah Jordan, ia bukan sahaja menyebabkan krisis pelarian baharu berlaku tetapi mengancam sumber makanan penduduk Palestin.
Disebabkan itu, seruan Fatah supaya protes aman diadakan setiap hari bagi menggagalkan usaha Israel wajar disambut seluruh rakyat Palestin dan komuniti antarabangsa. Ia bertujuan mengelak bencana peperangan 1948 dan hari Nakba daripada berulang dan krisis dihadapi penduduk Palestin terus berlarutan tanpa jalan penyelesaian. Menjelang pilihan raya umum Singapura, Perdana Menteri Lee Hsien Loong berpuas hati dengan persiapan dan langkah pencegahan COVID-19 menjelang pilihan raya umum 10 Julai nanti. Dua perkara yang menjadi keutamaan sebelum kerajaan membuat keputusan meneruskan proses pilihan raya umum itu. Pertama, memastikan keselamatan pengundi daripada ancaman COVID-19 dan kedua, proses kempen calon bertanding dapat dibuat secara berkesan. Singapura turut mempelajari pengalaman negara lain yang mengadakan pilihan raya seperti Korea Selatan, Taiwan dan negara Eropah. Selepas meneliti persiapan dan langkah pencegahan, kerajaan yakin pilihan raya dapat dibuat dengan selamat walaupun dibayangi ancaman COVID-19. Sementara itu, angka korban angkara COVID-19 telah melebihi 477,000 orang. Jumlah itu bertambah 2 kali ganda dalam tempoh kurang 2 bulan lalu dengan lebih 9.2 juta kes jangkitan dicatatkan. Eropah kekal sebagai benua yang paling teruk terjejas dengan 193,800 kematian dari 2.5 juta kes. Namun wabak itu dilaporkan merebak dengan cepat ke Amerika Latin dengan angka korban telah melebihi 100,000 dari 2.16 juta kes. Sumber informasi tepat, syarat paparan padat, leading the way, medium aspirasi masyarakat. the latest matters. புதிய கோணத்தில் RTM தமிழ் செய்திகள். RTM 华语新闻带你关注大马，掌握国际。 Kemuncak paparan terhebat. Platform Suara Sejagat. Menyeluruh untuk rakyat. Berita RTM terus membawa Malaysia ke depan. Industri perikanan tuna di Malaysia semakin maju sejak mula dibangunkan 2 tahun lalu hasil bimbingan dan inovasi Jabatan Perikanan. Kini sate tuna muncul sebagai variasi sate sedia ada yang akan memberi kelainan dari segi rasa, nutrisi dan pilihan kepada pengguna sekaligus menggalakkan produk hasilan tuna dalam pasaran negara. Menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Ahmad Hamzah, 4 spesies tuna utama yang ditangkap vessel dilesenkan ialah ayam hitam, ayam kurik, ayam peluru dan ayam putih. Katakan dia ada 17 vessel. 17 vessel yang beroperasi dan mendapat hasil yang boleh kita banggakan. Kita berharap semungkinnya terus dapat diperkembangkan. Dan memang itu satu daripada matlamat dan dasar kementerian supaya kita dapat sama-sama menerokai hasil kekayaan negara kita. Dibuat oleh LPP. Beliau mengulas perkara itu pada Majlis Promosi Produk Ikan Tuna kepada pekerja Barisan Hadapan COVID-19 di Maib Serdang. Dr. Tuna, produk sate ikan tuna menggunakan 100% ikan tuna sirip kuning, kaya dengan khasiat omega-3 serta 42% protein, mempunyai kalori rendah berbanding sate ayam dan daging. Bagi mendiri ibu bapa muda mengenai perancangan kewangan masa depan anak-anak, Bank Simpanan Nasional BSN dengan kerjasama Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK melancarkan kempen Do It for Baby dan skim simpanan BSN My First.
Kempen secara dalam talian itu turut dikosokong Kementerian Kesihatan dengan memberi fokus dalam mendidik ibu bapa menerusi modul-modul pendidikan kewangan. Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan KKM, Datuk Syafiq Abdullah berkata, melalui panggilan hotline Jabatan Kebajikan Masyarakat, masalah utama pemanggil adalah kekangan kewangan sejak Perintah Kawalan Pergerakan pertengahan Mac lalu. Justru kempen ini bagi membantu ibu bapa memulakan simpanan anak-anak mereka lebih awal, terutamanya pada waktu mencabar ini. Modul ni kita sediakan bersama AKPK tentang kaitan simpanan lah. Bagaimana memupuk budaya menyimpan. Jadi setakat ini kita masih bincang lah. Ya, jadi kita bekerjasama accessibility lah. Setakat ini, kempen dijalankan di 5 hospital awam dan swasta yang mengambil bahagian dengan menyasarkan ibu bapa yang mengikuti kursus pranatal dan pasca natal. Sasaran ni, I think kalau tengok balik daripada statistik yang diberikan tadi tu 3,000 sebulan kan. So obviously kalau dari segi target we are talking about at least 80%. Kan, if not 100% lah. Bagi 10,000 peserta pertama yang menyertai BSN My First dalam tempoh kempen iaitu 23 Jun hingga 31 Disember tahun ini akan menerima hadiah tambahan bernilai RM50,000. Kempen ini terbuka kepada semua ibu bapa yang membuat simpanan BSN My First untuk anak-anak mereka yang berumur di bawah 7 tahun. Perkhidmatan feri penumpang ke Pulau Langkawi akan ditambah secara berperingkat. Setakat ini, perjalanan feri ke Pulau Pelancongan itu dari Kuala Kedah dan Kuala Perlis hanya sebanyak 3 perjalanan sehari. Feri sedia ada tetap tidak mencukupi susulan peningkatan kemasukan pelancong khususnya domestik ke pulau itu. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Nor berkata, rundingan telah dilakukan dengan pihak berkaitan termasuk Kementerian Pengangkutan dan pelaksanaannya akan menggunakan kebiasaan baharu. Sementara itu, beliau turut berpuas hati dengan perkhidmatan pengusaha hotel di Langkawi yang menawarkan pelbagai potongan harga. Muhammad Sanusi bercakap dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Exco Kerajaan Negeri Kedah di Langkawi. Situasi banjir melibatkan 3 daerah di Johor beransur pulih. Ia berikutan jumlah penduduk terjejas banjir berkurangan kepada 475 orang melibatkan 115 keluarga berbanding 575 orang sehingga 11 malam. Exco Kesihatan dan Alam Sekitar R. Vidyanathan berkata, pusat pemindahan sementara PPS juga berkurangan kepada 9. 4 PPS di Muar menempatkan 197 penduduk terjejas banjir daripada 53 keluarga. 158 penduduk terjejas banjir daripada 34 keluarga ditempatkan di 2 buah PPS. Di Pontian, 3 PPS yang beroperasi menempatkan 120 orang daripada 28 keluarga. Gejala dadah. 24 penagih ditahan agensi anti dadah kebangsaan AADK Perlis dalam operasi 2 hari di 3 lokasi panas sekitar Utan Aji, Sanglang dan Kuala Perlis. Pengarah AADK Negeri Khairul Anwar Ahmad berkata mereka yang ditahan merupakan 20 lelaki dan 4 wanita berusia antara 19 hingga 60 tahun. Hasil saringan air kencing mendapati kesemua mereka positif dadah dan kes disiasat mengikut Seksyen 3-1 Akta Pemulihan Dadah Kurungan Rawatan dan Pemulihan 1983. Sehingga kini AADK Perlis merekodkan sebanyak 172 tangkapan dadah dan 85% kes yang ditahan melibatkan ketagihan dadah jenis syabu. Sindiket Peseludup Migran. 4 pegawai dan anggota penguatkuasa ditahan kerana disyaki bersekongkol dengan sindiket seludup migran. Tangkapan melibatkan 3 pegawai imigresen dan seorang anggota pasukan polis marin PPM hasil operasi berterusan Polis Johor. Menurut Ketua Polis Johor Datuk Ayub Khan Maidin Pichai, tangkapan pertama melibatkan 3 pegawai imigresen termasuk seorang pegawai kanan di Terminal Feri Pasir Gudang Johor, manakala anggota PPM itu bertugas di Markas Operasi Pasukan Marin di Putrajaya. Penahanan dibuat hasil soal siasat ke atas 12 migran yang ditahan antara 15 hingga 21 Jun lalu. Operandi yang digunakan oleh suspek-suspek ini dalam menyediakan cop keluar masuk imigresen Malaysia yang disyaki palsu bagi menguruskan penyeludupan warga Indonesia yang tamat tempoh PAS lawatan sosial
sebelum perintah kawalan pergerakan. Setiap migran dikenakan bayaran RM1,500 hingga RM2,500. Kes disiasat mengikut Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Migran serta Kanun Keseksaan. Kami ada di seluruh negara. Berkongsi cerita, membawa suara rakyat. Kami ambil tahu, kami ketengahkan. Laporan harian, lintas langsung, semasa dan paling dipercayai. Berita wilayah, medium aspirasi masyarakat. Berita sukan, kaedah pertandingan silat olahraga mengalami perubahan drastik bermula tahun ini daripada sudut persembahan, disiplin dan pemarkahan. Pendekatan baharu itu akan dilaksanakan selepas semua 53 negara anggota Persekutuan Pencaksilat Antarabangsa Pesilat memeterai perjanjian yang diputuskan di Jakarta Februari lalu. Menurut Setiausaha Agung Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Pesaka, Datuk Megat Zulkarnain Omardin, 4 siri mesyuarat telah diadakan bagi membincangkan perkara tersebut. Hasilnya, mereka sebulat suara setuju mengubah 90% kaedah pertandingan bagi menyaksikan persembahan yang lebih menarik dan pantas. Jadi kita takut, ini dulu kan orang faham silat ni dia hanya boleh serang 6 kali, 6 serangan berterusan kemudian berhenti. Sekarang dah tak ada dah, sekarang hentamlah. Maknanya sampai dia keluar gelanggang, masuk balik, lawan lagi. Dulu jatuhan, ada jatuhan bertindih, sekarang dah tak ada, hempas ke apa ke semua dah boleh. Setakat ini, pesilat Malaysia belum menjalani latihan berdasarkan format berkenaan. Justru, Pesaka akan segera memberi penerangan kepada jurulatih dan atlet di kem latihan pusat yang dijadual bermula bulan hadapan. Baik, berita pagi berakhir di sini. Sebagai penutup, saksikan suasana pembukaan sesi persekolahan semalam. Dan warga RTM juga untuk menyarungkan seragam sekolah. Selamat kembali ke sekolah. Jangan lupa patuhi SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan. Sama-sama kita pastikan rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan segera. Saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Salam hormat dan Assalamualaikum.